Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tajuk ubah sikit daripada membaca kitab bab solat. Kita baca kitab juga tapi bab Isra dan Mi'raj. Hari ini siang tadi 27 daripada bulan Rajab. Malam ni dah masuk yang ke-28. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 27 Rajab. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini peristiwa dalil menjadi peristiwa Isra. Dan peristiwa Isra itu tidak boleh difikir mengikut fikiran adiyah, fikiran adat. Mustahil daripada segi adat boleh berjalan begitu jauh dengan sekelip mata. Di sini disebut bukan Nabi yang berjalan tapi Allah yang memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila benda ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka akal kita terima benda ini sebagai satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan difikir logik, tak logik lah. Sesat kita. Peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa yang boleh difikir secara logik. Tuan-tuan, kemudian di sepanjang-panjang perjalanan, baginda diperlihatkan berbagai-bagai peristiwa luar biasa yang tidak masuk akal juga. Sebagai suri tauladan kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata kil ulama, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi diperlihatkan sebanyak 17 peristiwa-peristiwa yang berlaku sebagai suri teladan kepada umatnya. Dia tak payah sebutlah benda tu tanya. Kita terus jalan ke depan sebab kita nak sebut yang ujung sekali. Kemudian apabila sudah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, maka berlakulah pula selepas itu Mi'raj, yakni naik ke langit. Mi'raj itu tangga. Nabi naik ke langit melalui alat yang disebut tangga atau Mi'raj. Juga berlaku secara luar biasa. Tidak boleh difikir secara fikir adat manusia. Memang manusia tak boleh sampai memikir benda itu. Sebab bila Nabi naik ke tangga anak, tangga pertama, Nabi sampai ke langit pertama.
Naik tangga kedua sampai ke langit, tangga ke pintu langit yang kedua. Begitulah seterusnya. Naik tangga ketujuh sampai pintu langit ketujuh, last punya langit. Ya tuan-tuan, adapun dalil pada peristiwa Mi'raj ini ialah dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, demi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Ini kali yang kedua Nabi Muhammad diperlihatkan malaikat Jibril itu mengikut bentuknya yang asli. Di mana Nabi melihat kali yang kedua ini? Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Maka ayat ni isyarat bahawa Nabi ada naik ke sidratul muntaha. Bila? Peristiwa Mi'raj. Nabi ada naik sampai ke sidratul muntaha. Lepas daripada langit yang ketujuh, Nabi naik ke anak tangga yang ke-8 sampailah ke sidratul muntaha. Baik. Sampai di sidratul muntaha, itu sepadan terakhir malaikat Jibril boleh sampai. Malaikat Jibril tidak boleh melampaui lebih atas daripada sidratul muntaha ini. Dia menyebut sendiri, sekiranya aku naik juga melebihi sidratul muntaha ini, maka hangus terbakar badan aku. Sebab di atas itu adalah nur, makhluk daripada cahaya, alam cahaya yang boleh membakar sayap malaikat Jibril itu. Jadi maka naiklah sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu saya nak sebut sikit sini, sebab ada ibrahnya yang sangat penting. Di Sidratul Muntaha, ayat itu menyebut di sisinya terletak surga Jannatul Ma'wah. Ulama tafsir menyebut apabila Nabi memandang ke kanan, Nabi diperlihatkan surga Jannatul Ma'wah. Apabila pandang ke kiri, Nabi diperlihatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Sidratul Muntaha ini Nabi berpeluang diperlihatkan syurga dan diperlihatkan neraka. Alangkah terkejutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedua-dua penglihatan ini. Ketika melihat syurga, terkejut Nabi sebab ramai penghuni syurga itu terdiri daripada fuqara wal masakin. Kaya, orang kaya adalah kot 1000 seorang. Jarang-jarang, kata Piramli, jarang-jarang orang kaya ini masuk syurga. Tapi yang ramainya ialah orang-orang fakir dan miskin. Sebab orang kaya dia banyak simpan duit. Orang miskin nak simpan apa? Nabi cakap dengan orang miskin, jangan kamu simpan harta. Habis kalau tak boleh simpan duit, simpan harta, simpan apa ya Rasulullah? Wal yattakhiz ahadukum lisanan zakira wa qalban khashi'a ila akhir ayat. Simpanlah oleh kamu sepotong lidah yang banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan simpanlah oleh kamu sekeping hati yang banyak syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab inilah kebanyakan fuqara dan masakin itu dakhalal jannah, masuk syurga. Tuan-tuan, orang kaya susah nak zikir, asyik fikir tentang harta. Tapi kalau ada orang kaya juga zikir banyak, itu dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu ringkasnya. Bila pandang ke kiri, alangkah terkejutnya. Lebih terkejut lagi ketika Nabi melihat ke kanan. Sebab ketika melihat neraka itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bahawa majoriti penduduk-penduduk neraka itu adalah wanita. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah kembali daripada Isra' Mi'raj ini, besoknya Nabi panggil semua wanita ni. Nabi bagi tahu apa yang dia nampak dalam neraka itu. Kemudian bangun seorang wanita
bertanya, malana aksar ahli nar ya Rasulullah, apa pasal kami ya Rasulullah yang ramai menjadi ahli neraka? Perempuan ni beranilah dia tanya, apa pasal kami pula yang banyak masuk neraka? Yang 3 hari 3 malam tak balik mancing di laut tu suami kami. Duluan mancing. Tak ada. Tapi kenapa kami ya Rasulullah yang banyak masuk neraka ni ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksirnal li'an wa takfurnal ashir. Ada 2 sebab yang menyebabkan ramai wanita-wanita itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuksirnal la'an, kerana banyak cakapnya dengan suami. Banyak cakap, ramah sangat dengan suami. Suami penat-penat cakap 10 perkataan, dia jawab dengan 100 perkataan. Macam ini pula tu tangan dia. Oh, penyudah. Bila suami balik, dia masuk dapur, buka peti air, ambil air sejuk, minum. Nak cakap dengan isteri dia takut disembur nanti. Dah terukuk di hujung sana, pus diam. Kesian suami ini. Saya cakap, siap. Tak cakap pun siap. Tapi tak adalah sini perempuan ya. Banyak ngomongnya, banyak ngomelnya, banyak seng pada suami. Yang kedua, waktu watakfurnal ashir, yang menyebabkan ramai wanita berada dalam neraka itu, Nabi kata kerana banyak menafikan kebaikan suami. Tak ada seorang suami yang melakukan 100 perkara itu betul, tak ada. Pasti akan ada sekurang-kurangnya daripada 100 tu 10 perkara tu tak betul lah. Tapi kalau diperiksa tuan-tuan, 100 soalan dia jawab 90 betul, itu A plus tu. A, dapat A. Suami yang dapat grade A. Tapi yang 90 ni tak pernah disebut oleh sang isteri ini. Yang disebut yang 10 benda tu. Diulang. Kebaikannya tak pernah disebut. Kesilapannya sentiasa diulang-ulang. Nak kata terima kasih bang, oh susahlah macam tu. Itu mengikut hadis ni. 2 sebab wanita ini masuk syurga, masuk neraka dengan sebabkan pertama sekali banyak cakapnya dengan suami, dan yang keduanya banyak menafikan kebaikan yang telah dilakukan oleh suami. Dan dalam satu hadis yang lain, adapun wanita yang ramai masuk syurga ini sebab kegagalan mereka mematuhi perintah menutup aurat. Jaga-jaga tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan jugalah, sebab ada masing-masing ada anak perempuan, ada cucu perempuan. Mana-mana suami yang redha dia membiarkan isteri-isteri dia berjalan keluar dengan membuka auratnya di halayak ramai, maka sang suami adalah sang suami yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami-suami yang dayus membiarkan isteri-isteri mereka itu membuka aurat keluar di halayak ramai. Suami ni tak masuk syurga, isterinya juga tak masuk syurga. Begitu juga kedua ibu bapa mereka yang membiarkan anak-anak mereka, anak-anak dara mereka keluar tanpa menutup aurat yang sempurna, maka kedua ibu bapa ni akan dibakar oleh Allah di dalam api neraka. Mengikut riwayat, setiap satu langkah si anak ni akan dibina satu rumah atau satu istana di dalam neraka. Kalau 1000 langkah anak ni berjalan di luar, di halayak ramai sana, abang 1000 bangunan, 1000 istana dibina oleh Allah di dalam neraka. Daripada satu diperintah supaya masuk ke istana itu, dah masuk ketiga-tiga orang ni, maka dibakar istana itu sampai rentuk. Kemudian pindah istana yang kedua, dah masuk, bakar lagi. Bergantung kepada berapa banyak langkah yang dilangkahi oleh anak-anak dara mereka dalam keadaan tidak menutup aurat. Simple dalam agama menutup aurat ni bukan susah sangat. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yudnina alaihinna min jalabibihinna ila akhir. Pakailah pakaian yang longgar, kemudian tutuplah kepala kamu sehingga ke bahagian besar dada kamu. Jalabibihinna itu ditutup dengan jilbab. Itu umpamanya itu jilbab lah tu, tutup kepala sampai bahagian dada. Pendek kata, anak kancing baju kat dada tu tak nampak lah. Kalau nampak itu jilbab itu tak lulus, dia kena tutup sebahagian besar dadanya itu ya. Tetapi menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, mana-mana orang yang berpakaian, mana-mana wanita yang berpakaian tutup aurat mereka tetapi hal keadaannya ketat. Inilah ya tuan-tuan yang menjadi kemasyhuran wanita-wanita zaman ini. Pakaian dengan pakaian ketat. Teringat pula nak singgah masjid. Masjid kita lah selalu disinggahi oleh tetamu-tetamu datang daripada jauh sebab di tepi jalan. Masya Allah, seluar ketat mendat dengan bukit beruntungnya, dengan lembah beringinya, dengan bukit tempurungnya nampak. Tapi ada hajat juga, ada keinginan nak sembahyang juga. Pakaian yang jenis macam itu disebut oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta adalah pakaian yang telanjang. Telanjang sama dengan orang telanjang. Selain daripada dia berdosa, ustaz-ustaz sekali dapat dosa. Allahu Akbar. Tengok lagi, tengok yang kedua tu berdosa. Tengok masa tu astagfirullah. Tak buat adik. Alhamdulillah pula dia. Habis lah. Orang punya pasal, ustaz-ustaz sekali dapat dosa, na'udzubillah. Mengikut Asy-Syaraf Imam Nawawi pula, andai kata wanita-wanita itu berpakaian dengan pakaian yang longgar tetapi jarang sampai transparent, nampak anak coli, anak baju tu nampak. Kalau warna merah pun nampak merah. Pakai baju putih, anak coli merah. Yang lelaki tengok macam tu, na'udzubillah, itu juga dikatakan sebagai telanjang. Sekiranya wanita-wanita yang terus berpakaian sedemikian rupanya ini sampai mati tak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka bersedialah menerima azab Allah di dalam api neraka yang duduk itu sebelah Sidratul Muntaha, sebelah kiri. Allahu Akbar. Baik, itu saya nak sebutkan itu ialah tuan-tuan, sebab saya risau betul masa tentang cara atau pesen pakaian wanita hari ini. Yang pakai jubah, pakai itu pun kadang-kadang tertipu juga oleh butik-butik Islam. Dia boleh memilih jenis kain itu walaupun longgar, tapi bila dipakai dia melekat kat badan, berbentuk body tu, yang bonjol, yang lekuk tu semua ikut. Longgar pakaian itu, tapi apa jenis kain dia tak tahu. Dia bersindung dengan nama butik Islam. Siap kamu nanti. Itu juga dikatakan pakaian-pakaian yang telanjang sebab memperlihatkan susuk badan mereka itu. Pakailah yang longgar dan tebal. Terutama sekali pilihan wanita, warna wanita yang sunnah ialah warna hitam. Sebab warna hitam ni bila dia jarang sikit pun dia tak nampak kulit. Tapi kalau selain warna hitam, jarang je sikit tembus sampai ke kulit nampak. Pilihlah warna hitam, longgar, kemudian pakailah tudung kepala menutup sebahagian besar dada mereka itu. Selamat. Itulah etika berpakaian dalam Islam. Ada pula ditentang. Orang yang pakai pakaian macam itu pun ada berzina juga, Ustaz. Ada buat zina. Baik aku tak payah pakai, tapi hati aku baik, kata dia. Boleh kata tak payah pakai jilbab, tapi hati aku baik. Bohong. Orang yang menentang perintah Allah ni, hatinya itu tidak baik. Hatinya itu derhaka pada Allah. Allah kata, yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajiblah kamu menutup kepala kamu dengan jilbab sehingga menutup sebahagian besar dada kamu. Tiba-tiba aku tak pakai, tak apa Ustaz, tapi hati aku baik. Bohong. Itu hati yang jahat itu sebab menentang Allah Subhanahu wa taala. Habis.
Itu di tangga yang ke-8, Sidratul Muntaha. Okey. Kemudian Nabi naik sendirian ke tangga yang ke-9. Apa yang Nabi nampak pada tangga yang ke-9? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke alam nur dan naik ke mustawa dan sarirul aqlam. Ini nama alam tu, nur dan mustawa. Sarirul aqlam, banyak nama secara bersendirian. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kelibat seorang laki-laki yang tiba-tiba gaib menuju ke nur arasy Allah. Kelibat seorang muda, seorang lelaki muda. Hebatnya lelaki muda ini ditempatkan oleh Allah di sebelah atas daripada Sidratul Muntaha. Dia dah hampir dah dengan tangga yang terakhir. Dalam kehairanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kelibat seorang lelaki macam ni, maka datanglah suara memberitahu baginda, iaitu lelaki ini di dunia dahulu lidahnya sering basah zikrullah. Dia tidak melepaskan waktu-waktu lapangnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Zikir, 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 zikir. Masuk waktu sembahyang, dia sembahyang. Lepas tu zikir lagi, zikir lagi, zikir lagi. Sampai waktu sembahyang, dia sembahyang. Begitulah rutin pemuda ini. Basah bibirnya itu dengan zikrullah. Di sini yang kata Nabi tadi, simpanlah oleh kamu sekeping lidah yang banyak zikirnya pada Allah untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan zikir. Kemudian apa lagi amalan lelaki ini? Selain daripada zikir, hatinya tertumpu penuh di masjid-masjid Allah. Qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Walaupun dia masih muda tuan-tuan, tetapi hatinya sudah tergantung-gantung di masjid-masjid Allah. Hatinya tak keluar daripada masjid Allah. Walaupun badannya, jisimnya keluar mencari kerja, mencari rezeki, tetapi hatinya tetap tergantung di masjid Allah. Sampai waktu dia datang. Sampai waktu dia datang. Jumpa hatinya itu dia yang tergantung di masjid. Itu yang kedua. Hatinya muta'alliqun fil masajid. Anak-anak muda yang macam ini, besok bila hari kiamat berlaku, inilah dia kumpulan yang mula-mula diselamatkan oleh Allah daripada pancaran nur matahari, cahaya panas matahari. Sebelum orang tua-tua diselamatkan, yang muda-muda dulu ni diselamatkan oleh Allah dan dilindungi dengan lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dia masih muda, tetapi perangai dia macam orang tua. Orang tua perangai sebiji macam orang muda. Pakai songkok pun tak nak lagi. Tapi bukan di sini lah tuan-tuan. Di Kamboja sana. Sebab tak ada songkok nak pakai. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Amalan pemuda ini apa? Disebut dek suara tadi. Dan yang ketiga, tidak pernah melakukan derhaka kepada dua ibu bapanya. Cakapnya sentiasa lunak, lembut kepada dua ibu bapa dia. Tak pernahlah nak bengkeng-bengkeng, bantah-bantah. Sampai cakap di depan mak, mak, keluar ni penunjuk di depan muka mak. Habis. Tiba-tiba mati dia tak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah, inilah dia kata kunci dia. Basahkan bibir dengan zikrullah. Dan yang kedua, gantung hati di masjid-masjid Allah. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali derhaka kepada kedua ibu bapa. Baik. Kemudian Nabi melangkahkan kaki ke tangga, anak tangga yang ke-10. Tadi anak tangga yang ke-9, nampak kelebat lelaki tadi. Bila Nabi SAW melangkahkan kakinya ke anak tangga yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ia di Hadratul Qudus dan Hadrat Rabbul Arbab, lalu dapat bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara melihatnya tuan-tuan, jangan kita fikir macam cara kita melihat manusia biasa je.
Itu sebab dalam satu kitab Aqidatun Najin, kitab bahasa Arab, kitab Tauhid bahasa Arab, dia cerita tentang pertemuan itu begini bunyinya dalam bahasa puisi. Wa ba'da isra'in urujul lis-sama' min ghairi kaifin wa inhisarin wa iftarad. Hatta wa ba'da isra'in urujul lis-sama' hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin wa iftarad alaihi khamsan ba'da khamsin farad. Pendek je, sampai pendek sikit. Apa maksudnya hadis ni, puisi ni? Dan sesudah Isra, baginda dimi'rajkan ke langit sampai bermusyahadah dengan Allah, sehingga baginda bertemu Tuhannya dan saling berbicara. Nabi berbicara, bercakap, kallama. Allah berbicara, Nabi jawab, Nabi berbicara, Allah jawab. Itu kata kallama. Tetapi di hujungnya min ghairi kaifiyin wa inhisarin wa iftarad, ya, tanpa sebarang kaifiyah dan batasan yang dapat digambarkan oleh fikir manusia. Bagaimana pertemuan itu tidak dapat digambar oleh fikir manusia, sebab laisa kamislihi syai'un. Jangan kita gambarkan bila naik ke bermusyahadah dengan Allah, Nabi duduk, Allah di depan itu. Tak ada macam itu. Tadi ada satu kuliah, satu soalan keluar pagi tadi. Allah ada di mana, Ustaz? Saya kata ini soalan yang tidak perlu dijawab. Nak jawab Allah ada di mana, sampai kiamat 10 kali pun kita tak dapat jawapan. Yang wajib, Allah itu ada. Tetapi Allah ada di mana, itu tak boleh jawab. Itu tak perlu dijawab. Jawapannya ialah laisa kamislihi syai'un. Itu jawapannya. Tidak ada benda yang seumpama dengan Allah daripada segi kewujudannya. Kewujudan Allah itu tak ada siapa yang dapat nak bandingkan dengan alam khaliq, alam makhluk ini. Alam makhluk ni kalau wujudnya dia kena ada tempat baru boleh duduk. Ada punggung baru boleh duduk. Ada tempat tak ada punggung pun tak boleh duduk. Jangan dibayangkan macam tu. Itu sebab dalam kitab yang disebut min ghairi kaifiyin wa inhisarin wa iftarad, tanpa sebarang kaifiyah dan batasan yang dapat digambar oleh fikir manusia. Kemudian alaihi khamsan wa iftarad alaihi khamsan ba'da khamsin farad. Dengan sebab itu, pertemuan itu Allah memfardukan kepada baginda 50 sembahyang selepas 5 sembahyang selepas daripada 50 sembahyang. Allah memfardukan 5 sembahyang selepas daripada 50 sembahyang. Ini panjanglah dia punya huraian ni. Nabi bawa yang 50 tu naik turun ke langit ke-7, turun langit yang ke-6. Yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nasihatkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik semula, mohon ihsan daripada Allah untuk dikurangkan daripada 50 ni. Minta kurang. Panjanglah tu channel. Akhirnya Nabi naik turun sebanyak 9 kali. Setiap kali Nabi naik dapat kurang 5. 9 kali naik dapat kurang 45. Tinggallah 5. Dah tinggal 50. Nabi Musa kata, naik lagi ya Muhammad. Umatku besar-besar. Allah fardukan pada umatku 2 solat. Ramai yang culas. Umat kamu tu kecil-kecil ya Muhammad. Nak tanggung 5 sembahyang setiap hari ini berat. Naiklah semula. Mohon kurang. Nasib baik Nabi tak naik, tuan-tuan. Kalau Nabi naik, habis. Kalau setiap kali naik kurang 5. Dah tinggal 5 naik kurang 5. Tak payah sembahyang kata. Tak boleh. Aku malu ya Musa. Aku tidak akan naik semula untuk minta kurang daripada yang 5. Aku doakan kepada umatku ni supaya dia diberi kekuatan oleh Allah untuk jaga amanah sembahyang 5 waktu ni tiap-tiap hari. Nabi turun. Tuan-tuan, turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan membawa 5 fardu sembahyang. Walaupun 5 fardu sembahyang, nisbah pahala tetap 50 waktu.
Satu waktu yang kita sempurnakan menyamai pahala 10 waktu. 5 waktu yang kita sempurnakan menyamai pahala sembahyang 50 waktu. Di situ pun kita sudah dapat banyak pahala. Allah bagi ekstra pahala. Kita buat sikit tapi pahalanya itu banyak. Buat satu, nilai pahala 10. Buat 5, nilai pahala 50. InsyaAllah, tabarakallah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, saya rasa letih tak? Macam tak bersemangat pun ya, tapi semangat tak semangat kena gagah juga lah. Adalah pokok limau tu dah 6 tahun tak nak buah. Orang rumah kata cuba di browning bang, kok di browning dia buah. Tawakal tu Allah, browning 2 jam setengah baru siap. Lepas tu terkapai badan. Kepenatan Allah. Jadi datang jumpa tuan-tuan dalam keadaan penat. Tak apa, lepas habis ni kita berhentilah ya tuan-tuan. Tak tahu pukul 12 ke pukul 1 ke. Baik, apabila solat itu sudah diturun ke dunia, langkah pertama Jibril datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar sembahyang. Ini dinyatakan dalam kitab Bahrul Madhi. Mula-mula Nabi diajar waktu zuhur, sembahyang fardu zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Kelima-lima sembahyang ini Nabi lakukan di awal waktunya. Dan besok Nabi pesan lagi, Jibril pesan lagi supaya datang lagi untuk buat hari yang kedua, zuhur yang kedua, asar yang kedua. Dan yang kedua itu Nabi sembahyang pada waktu yang harus, sekira-kira selesai sahaja sembahyang, waktu pun habis. Ini banyak panjang bicara ni, yang suka akhirkan waktu ni. Dalam kitab Bahrul Mazdi, waktu itu sembahyang itu dibahagikan kepada 8 waktunya. Tetapi mengikut hadis yang satu lagi ya, riwayat Imam Bukhari, waktu sembahyang itu dibahagikan kepada 2. As-salat fi awqatiha, yakni fi awwali waqtiha ridwanullah. Sembahyang di awal waktunya itu adalah ridwan, kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana hambanya yang sembahyang di awal waktu itu dia dapat redha Allah Subhanahu wa taala, datang kesukaan Allah kepada hamba itu. Dan waktu yang kedua, waktu akhir ya, waktu akhir itu dinamakan afwullah. Sesiapa yang sembahyang di waktu akhir, maka dapatlah ya afwullah, maghfirah minallah. Maknanya apa tuan-tuan? Bila waktu awal ini sudah habis, tiba-tiba satu orang tu tak sembahyang lagi, maka segala kerja buat yang dilakukan itu berdosa dan terus berdosa. Sampailah akhirnya nanti di hujung tu dia kata Allahu Akbar, akhirnya dapat juga dia sembahyang. Bila dapat dia sembahyang, selesai sembahyang, waktu pun habis, dia dapat maghfirah daripada Allah di atas segala dosa-dosanya yang dicatat itu tadi. Maghfirah ataupun afwullah. Alhamdulillah. Tetapi innalillah, kalau tak sempat sembahyang dia sudah mati, maka matinya itu ditarifkan sebagai hamba yang derhaka kepada Allah, mati dalam keadaan tidak sembahyang. Ada bimbang tu. Tapi kalau dapat juga sembahyang, dia dikatakan afullah. Kemudian saya nak ulang balik, nak mengetahui waktu fadilah ni, waktu awal ni bagaimana cara mengenalnya. Dalam kitab Bahrul Mazdi itu disebut waktu fadilah, waktu yang ridwanullah itu yang sangat direda oleh Allah, ialah daripada awal waktu sampai kepada 3/16 waktu itu. Macam mana nak kira tuan-tuan? Kita jadikan, ambil contoh sembahyang fardu zuhur, ada 3 jam 20 minit. Kita jadikan dia minit, 3 jam 20 minit, kita jadikan minit, dapat 200 minit. Bahagi dengan 16, darab dengan 3. Berapa? 30? 32 atau 33 minit. Itulah waktu
awal, waktu fadilah, waktu yang ridwanullah. Sembahyang fardu zuhur awal lebih kurang 33 minit. Habis 30 minit itu sudah masuk waktu akhir. Itu gitu, senang. Semua sembahyang ada waktu fadilah ini. Kaedahnya nak mengetahui sama. Keseluruhan waktu itu dibagi dengan 16, darab dengan 3. Yang sikit subuh dengan maghrib lah. Yang maghrib ni ada 1 jam suku. 1 jam suku bila dijadikan lebih kurang dijadikan minit, dia ada 75 minit. Bahagi dengan 16, darab dengan 3. Dapatlah lebih kurang 14 minit sahaja. Itulah waktu afdal sembahyang fardu maghrib. Kalau dah habis waktu afdal belum sembahyang, dia sudah masuk waktu akhir, waktu afwullah, waktu ridwanullah. Tak ada masalah tuan-tuan kalau sembahyang qabliyah maghrib pun tak ada masalah, tapi jangan panjang-panjang. Azan, lepas azan sembahyang qabliyah, lepas qabliyah iqamah. Daripada azan sampai iqamah lebih kurang 10 minit ataupun tak sampai kita dah iqamah. Bila kita takbir Allahu Akbar, kita masih lagi di dalam waktu fadilah. Yang jadi masalah bulan puasa. Kita biasanya puasa jamaah tu cantik, buka jamaah tu cantik lah tuan-tuan, tapi memakan masa yang sangat lama. Setengah jam tak sempurna lagi. Setengah jam tu baru siap lepas makan kambing golek. Lepas tu saya okok lagi sebatang. Makan masa 7-8 minit juga. 40 minit baru siap. Habis dah waktu fadilahnya. Tinggal waktu makruhnya. Jaga tuan-tuan ya. Seeloknya makan tamar 3 biji, tapi nasi tak usah hidang. Makan dulu 3 biji tamar, buka, lepas tu sembahyang. Seperti sunnah Nabi SAW. Lepas daripada itu baru dia makan. Okey. Baik. Berhubung dengan sembahyang ini juga tuan-tuan, tidak ada suatu ibadat yang diperintah oleh Allah kepada hambanya kecuali sebelum ibadat itu dilakukan, semua hambanya itu dipanggil dahulu oleh Allah. Nak puasa tak ada panggilan puasa, nak haji tak ada panggilan haji, azan untuk puasa tak ada, azan untuk haji tak ada, azan untuk zakat tak ada, tapi azan hanya untuk sembahyang. Azan tu panggilan Allah kepada hamba-hambanya supaya datang ke tempat itu, tempat yang diazankan itu untuk sembahyang bil jamaah. Jangan main-main dengan azan. Ini tuan-tuan, mudah-mudahan dapat ingatlah bahasa saya ni, jangan bermain-main dengan azan. Sebab Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Maidah ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izna daitum ila salati ittakhadhuha huzwa dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sadaqallahul azim. Wa idza nadaitum ila shalah, apabila kamu dipanggil, iaitu diazan, panggilan azan untuk dirikan sembahyang, ittakhadhuha huzwa wa la'iba, mereka menjadikan panggilan itu sebagai main-mainan sahaja, sebagai ejek-ejekan sahaja. Di sini membawa makna dua. Makna yang pertama, dia dengar azan di luar tapi tak datang ke masjid. Makna yang kedua, dia sudah datang ke masjid tetapi waktu azan dilaungkan dia tidak berhenti bercakap-cakap. Apabila dilakukan, salah satu ni dilakukan oleh hamba Allah, maka hujung ayat ni mengatakan bahawa zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Orang itu, orang yang buat kerja tu, sama ada dia dengar tapi tak mau datang, atau dia dah dengar dah datang tapi tak nak jawab. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka itu adalah kaum yang tidak berakal. Allah guna bahasa lembut, kaum yang tidak berakal. Kalau bahasa kasarnya, kaum gila. Orang tidak berakal tu tak ada lain kecuali gaya lam alif. Tuan-tuan kalau nak jadi gila, bercakaplah waktu azan dilaungkan. InsyaAllah gila lah nanti.
Macam-macam gila ya tuan-tuan. Ataupun dah dengar azan tak datang ke masjid, gila lah nanti tu. Sebab Allah dah kata zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dah dengar azan tapi tak datang, mereka itu adalah orang gila. Kalau Allah dah cakap mereka itu orang gila, Allahu akbar, takutnya kita tuan-tuan. Dah dengar azan duduk masjid, duduk bercakap lagi, itu pun zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka itu tidak kaum yang tidak berakal. Dalam satu riwayat yang lain, tapi ada orang kata riwayat itu sangat dhaifnya, tapi tak apalah untuk pengajaran kita tuan-tuan. Nabi sangat takut dua perkara berlaku pada sahabat. Kedua-dua ini menyebabkan mereka mati tertanggal iman daripada badannya. Dua perkara yang sangat-sangat Nabi takut kalau dilakukan oleh para sahabat, khususnya lah, umumnya pada kita dilakukan benda ni, bimbang sangat Nabi ketika mati tertanggal iman daripada badan. Pertama, terus bercakap-cakap ketika azan dilaunkan. Kedua, derhaka kepada dua ibu bapa. Bercakap dengan mak bapak sampai angkat tangan, mak, oh dia ugutnya mak. Derhaka, dibimbangi orang ni mati tertanggal iman daripada badannya. Bercakap-cakap dalam masa azan semisal hukum beratnya dengan derhaka kepada dua ibu bapa. Cuba fahamkan benda ni betul-betul tuan-tuan, supaya kita rasa takut bercakap-cakap sewaktu azan itu dilaungkan. Dia sama akibatnya macam derhaka kepada dua ibu bapa, iaitu tertanggal iman daripada badan. Kalau mati dah tak ada iman, apa nak buat lagi tuan-tuan? Bukan salah ibu mengandung, tapi nasib celaka badan, mati tidak beriman. Na'udzubillah. Baik, itu hadis pertama. Ayat pertama yang berkaitan dengan sembahyang, akan ada azan, tolong santuni, datangi seruan azan. Kalau dia terus-terus dengan ittakhazuha huzwa, bila mendengar azan dia terus-terus dengan bermain-main atau berolok-olok atau tidak peduli dengan azan itu, dibimbangi lagi sekali. Mereka ini adalah golongan yang tidak mampu nak menjawab soalan pertama di alam barzah. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kata malaikat Munkar dan Nakir. Berani kita jawab Allahu Rabbi, berani kita jawab macam tu? Dipelangkung dan malaikat. Kamu tidak pernah mendatangi panggilan Allah untuk sembahyang berjamaah di tempat diazankan, tiba-tiba kamu mengaku Tuhan kamu Allah. Pam, bantai dia malaikat. Tuan-tuan, itu dia risiko orang yang tak nak datang menyantuni panggilan azan. Kita ambil satu contoh yang lain. Kalaulah Sultan Perak panggil kita datang, panggil tuan-tuan yang datang ahli jawatan kuasa masjid, Khalifah Abdul Aziz dijemput datang oleh Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah. Tiba-tiba seorang pun tak datang, murka dah agak-agak. Tentulah baginda akan murka. Tentu baginda akan murka. Orang ni tak ada telinga ke? Beta panggil tak nak datang. Itu sama-sama manusia. Kita makan, dia makan. Kita begak, dia begak. Kita kencing, dia kencing. Tapi kita takut sangat untuk tidak mendatangi panggilan sultan. Itu baru sultan. Ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas salah. Tiba-tiba ittakhazuha huzwa wa la'ibah. Mereka terus bercakap-cakap, mereka terus tidak menghirau panggilan Allah ini. Tiba-tiba dia nak kata Allah itu Tuhan aku. Tak ada. Tuan-tuan, sangat bahaya. Selamatkanlah diri kita semua dengan menyantuni panggilan azan itu. Tambah-tambah di usia yang baki ni tuan-tuan, dia entah esok entah lusa, qalu innalillah, pastilah ini akan berlaku. Dah sampai dah waktunya nak tuan-tuan. Umatku kata Nabi antara 60 hingga 70. Ini kita dah ada kat sini ni. Orang 60 hingga 70 dia waktu berjuang dengan kematian. Kalau dah habis sampai umur 70 tak mati juga, sihat juga,
cerah masa depan sampai 80 90. Tapi kebanyakannya percayalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah tuan-tuan yang dulu saya kemudian, atau mungkin saya yang kemudian tuan-tuan yang dulu jalan. Betul ya? Betul ya? Betul. Allahu Akbar. Jadi sebelum benda ni, cuba kita paksa untuk menyantuni panggilan azan itu. Datanglah. Tak gitu kita sembahyang juga. Bahkan Nabi SAW menjanjikan satu janji yang sangat istimewa. Siapa-siapa di kalangan umatku yang datang ke masjidnya sebelum azan dilaungkan. Tengok dalam kitab Fadhailul Amal, tuan-tuan, ini sangat biasa dibaca oleh orang tabligh. Siapa-siapa yang datang ke masjid sebelum azan dilaungkan, dia dah sampai masjid, dia masuk ke masjid, dia sembahyang sunat tahiyah masjid, dia niat iktikaf, dah duduk begitu, baru azan dilaungkan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka di hari akhirat besok cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari di dunia ini. Badan kita bercahaya-cahaya lebih terang daripada cahaya matahari dunia. Tuan-tuan. Tapi ada yang datang awal sebelum azan, duduk kat luar rokok-rokok ya. Waktu azan dilaungkan tetap juga rokok, tetap juga sembang. Ini ittakhazuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Orang ni orang gila. Datang awal masjid tapi duduk bersembang juga waktu azan. Orang gila, kata Allah. Bukan kata Ustaz Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, rujuk ayat 58 surah Al-Maidah. Nak dielak ke mana benda ni? Allahu Akbar. Last kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Habis ni boleh balik lah kot ya. Boleh sembahyang lah. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan sembahyang ni. Nabi kata, badiru bil a'mali salihat ila akhir hadis. Ada yang agak panjang, tapi saya baca yang pendek ni yang berkaitan dengan sembahyang. Badiru bil a'mali salihat. Segeralah kamu wahai sahabatku. Umumnya segeralah kamu wahai umatku. Bingkas, bangun untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Bila Nabi menyebut macam ni, sahabat dah macam belum mana satu yang aku buat dahulu ni, sebab banyak amalan soleh itu. Lalu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ayyul amal soleh ya Rasulullah? Apakah dia amalan soleh yang paling utama kedudukannya, paling tinggi kedudukannya? Jawapannya ialah as-salah fi awqatiha. Bukan sembahyang solat fardu saja. Kita solat fi awqatiha itu dengan menyempurnakan segala perkara yang bertali mali dengan sembahyang fardu itu. Khususnya sunat rawatib. Jangan sia-siakan sunat rawatib. So dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila selesai seorang itu sembahyang, maka dapatlah ia pahala 1/10 atau 10/100. Confirm kalau periksa gagal. Itu paling sikit pahala yang dapat orang sembahyang 1/10. Kemudian membesar lagi ya, ke 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Stop. Yang paling banyak sekali digarap atau diraih oleh hamba-hamba Allah yang sembahyang dengan baik ni, dia cuma dapat 1/2 pahala dia, 50/100. Maka dengan sebab itu, untuk tampung yang 50% itu, para sahabat radhiyallahu anhum badiru bis salati as-sunnah rawatib ini. Segera menyempurnakan sembahyang sunat rawatib untuk menampung kekurangan itu. Jangan kita rasa dah penuh dah, aku dah sembahyang, udahlah, apa sunat-sunat lagi. Itu orang sombong nama dia. Maukah kamu jadi orang-orang sombong bertemu dengan Allah? Allah dah bagi kamu ekstra tambahan untuk sembahyang, untuk lengkapkan segala kekurangan sembahyang fardu. Tiba-tiba tak nak buat. Itu orang sombong namanya. Tuan-tuan, badiru, bersegeralah beramal dengan amalan soleh
utamanya itu sembahyang 5 waktu. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian bila selesai urusan sembahyang ini, apa lagi amalan soleh ya Rasulullah? Rasulullah kata bir walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Selesai urusan sembahyang, berbaktilah kepada kedua ibu bapa, kalau kedua ibu bapa itu masih hidup. Dan summa ayyu ya Rasulullah, lagi apa ya Rasulullah? Kalau aku sudah sempurnakan kebaktian aku kepada kedua ibu bapa, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga ini barulah turun kepada ibadat-ibadat yang lain. Disebut oleh Rasulullah jihad fi sabilillah. Tapi nak memahamkan badiru bisolati bi'amali soleh, segeralah kamu beramal dengan amalan soleh. Nak memahamkan ni, Nabi keluarkan lagi beberapa hadis supaya betul-betul faham tentang segeralah kamu bingkas untuk tunaikan sembahyang, apa amalan-amalan yang soleh, utamanya sembahyang ini. Segera. Nabi keluarkan lagi satu hadis Nabi SAW, riwayat Al-Hakim, badiru bisolati bil amali soleh, bersegeralah kamu beramal dengan amalan yang soleh, pertama sekali waktu muda kamu sebelum waktu tua. Muda kamu sebelum tua. Kalau disambut ini, apa yang disebut oleh Allah ni disebut oleh Rasulullah, kemudian disambut oleh anak-anak muda, ya Allah, anak-anak muda ni adalah anak-anak muda yang terbaik. Boleh jadi dia akan dapat duduk di alam nur menuju ke arasy Allah tadi, sebab hatinya sudah tergantung-gantung di masjid Allah. Anak muda yang seperti ini, masya-Allah tabarakallah, pendek kata nak naik motor, simpan tayar sebiji di atas, guna sebiji tayar je, memang tebak lahum, dia tak nak. Bukan itulah Ustaz, aku bukan jenis orang itulah. Tapi pada kebanyakan anak kita ni tuan-tuan, tunjuk kehebatan ketika di jalan raya, baring atas motor, zam. Kadang-kadang risau kita, kok kita tergesil sikit. Dah tu sampai ke traffic light, bila nak jalan boleh simpan tayar di atas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pemuda bukan pemuda yang membesar dalam suasana taat kepada Allah. Ini pemuda-pemuda yang gila nama dia. Itu sebab di Batu Pahat tu ada satu peristiwa batu pahat. Orang naik motor, anak muda naik motor, simpan tayar di atas, sekali zak koyak minyak, depan itu tiang elektrik kayu, gigi 2 batang terpacak kat kayu tu. Itu katakan dipahat batu pahat. Hebatlah kan, tercacat gigi kat kayu elektrik. Ini bukan pemuda-pemuda yang badiru bisoleh, yang kata Nabi, muda kamu sebelum tua kamu. Yang kedua, waktu yang kena kita badiru bil amali soleh, waktu yang kedua ini ialah waktu sehat kamu sebelum waktu sakit kamu. Tuan-tuan, sehat lawannya sakit. Alhamdulillah, kalau dia sehat sekali sakit, qalu innalillah, untunglah dia. Tapi rugi jugalah, sebab sakit itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang akan mati. Sebab dengan sakit itu Allah kafarah segala dosa-dosa dia. Tapi dengan syarat dia redha dengan sakit yang Allah yang Allah berikan pada dia. Kalau dia tak redha, dia merempus-rempus, bukan hilang dosanya, tapi bertambah-tambah lagi dosa dia. Dia merempus-rempus, memaki-maki, sampai Allah pun kena maki juga dengan sebab sakit itu. Habis. Tapi nak kata, rebutlah peluang kamu sehat sebelum datangnya tua. Yang ketiga, rebutlah peluang semasa kamu kaya sebelum datangnya miskin, fakir. Allah boleh ambil harta orang-orang kaya ni sekelip mata. Macam banjir di negeri Selangor tu, tuan-tuan, dia ada berapa ramai usahawan-usahawan yang juta dia punya asetnya, tiba-tiba dilanda banjir, habis berjuta-juta, habis sekelip mata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil amali soleh, segeralah kamu beramal dengan amalan soleh
sewaktu kamu kaya, sebelumnya kamu fakir. Yang ketiga, yang keempat, badiru bil amali solihat, ini segeralah kamu bengkas bangun beramal dengan amalan yang soleh waktu kamu lapang, sebelum datangnya waktu sempit kamu. Dan yang kelimanya, badiru bil amali solihat, segeralah kamu beramal dengan amalan yang soleh ini sewaktu kamu hidup, sebelum datangnya mati. Kalau kelima-lima yang disebut oleh Nabi ni kita lalaikan akan dia, lara. Okey. Lara. Waktu muda hilang begitu saja. Waktu sehat hilang begitu saja. Waktu kaya hilang begitu saja tanpa badiru bil amali solihat ini. Waktu lapang pun hilang begitu saja. Waktu hidup pun hilang begitu saja tanpa badiru bil amali solihat. Orang ini sangat kritikal ketika ia berada di dalam alam barzah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ada sebut benda ini dalam surah, saya tak ingat dalam surah apa. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampailah ketikanya orang-orang yang lalai, yang tidak merebut 5 waktu ini untuk badiru bil amal solihat, sampai hatta jaa ahadukumul maut, sampailah datang kematian pada mereka. Orang ini disebut oleh Allah dalam alam barzah, dia kata qala rabbirji'un, ya Allah aku nak balik, ya Allah aku nak balik, aku tak tahan di sini ya Allah. Sebab rohnya ditempatkan oleh Allah di satu tempat bernama hufratun min hufaratin niran. Hufratun min hufaratin niran, di lembah daripada lembah-lembah api neraka. Setiap pagi dan petang Allah kirim bahang panas api neraka. Bahang panas pagi belum sempat reda, dah datang bahang panas pada waktu petang, yang menyebabkan dia bertambah panas, bertambah panas, bertambah panas. Tempatnya itu di alam barzah. Lalu dia menyebut qala rabbirji'un, ya Allah balik ke aku nak balik ya Allah, aku tak tahan di sini ya Allah. Allah tanya, nak apa kamu balik? Li an a'mala salihan fima taraktu, itu jawapan dia. Supaya aku dapat tebus segala amalan-amalan soleh yang aku tinggalkan semasa aku hidup dulu. Oh, gitu ke? Apa jawapan Allah? Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak. Itu hanya kata-kata yang boleh kamu sebut. Aku nak balik ya Allah, aku nak balik. Sebutlah seberapa banyak kamu nak sebut, sebutlah, tak ada masalah. Tapi nak dapat balik tak ada. Sebab kamu sudah dipagar dengan satu alam bernama alam barzah, hatta yub'atsullah yaumal qiyamah, sehinggalah dikeluarkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar, baru boleh keluar daripada alam barzah itu. Allah sudah ingatkan pada kita supaya badiru bil amali soleh, jangan lalai urusan sembahyang ini. Tapi ramai juga yang lalai. Tapi mudah-mudahan di Masjid Sultan Abdul Aziz ini, mudah-mudahan tidak begitulah. Khalifah Abdul Aziz seorang khalifah yang sangat warak, sangat sufi. Mudah-mudahan jamaahnya pun warak, jamaahnya sufi, insyaallah. Tuan-tuan, dengan harapan bila dah aku keluar daripada alam barzah aku senanglah sikit, kata dia. Dah duduk di padang mahsyar aku senang sikit. Rupa-rupanya bertambah dahsyat yang di depan ni, yang dihadapi ketika saat mereka itu berada di padang mahsyar. Antaranya itulah satu hadis Nabi SAW menyebut, mafhumnya tidak akan berganjak kaki anak Adam ketika itu sehingga disempurnakan, disoal, ditanya 4 soalan. Waktu hidup kamu buat apa? Hidup dulu. Waktu hidup kamu buat apa? Jika kata waktu hidup, dia merujuk kepada tadi. Muda kamu buat apa? Sehat kamu buat apa? Kaya kamu buat apa? Lapang kamu buat apa? Itu 4 itu. Itu berkaitan dengan hidup manusia. Muda,
Sehat, kaya, lapang. Kamu buat apa ni semua? Dalam catatan kamu tidak ada. Kamu badiru bil amali solehan, ini tak ada langsung. Kamu buat apa? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Kamu buat apa dengan kehidupan kamu yang habis sia-sia tanpa badiru bil amali solehan ini? Kamu buat apa? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Serah diri pada Allah. Ya Allah, aku serah diri padamu ya Allah. Kalau engkau ampunkan aku, engkau maha pengampun ya Allah. Kalau engkau masukkan aku ke dalam neraka, itu adalah janjimu ya Allah. Serah pada Allah dah. Dalam itu ada juga yang nak balik lagi. Dalam surah As-Sajdah, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku dah nampak azab yang kau bagi ya Allah. Aku dah dengar suara azab itu ya Allah. Aku dah nampak ngerinya azab itu ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah aku semula ke dunia supaya aku dapat menembus dengan amalan soleh ini. Ketika itu pun dia minta lagi untuk balik. Di alam barzah tu minta tapi tak dapat. Di situ dia minta lagi. Tak dapat tuan-tuan. Itu waktu hidup kamu buat apa? Dan ditambah lagi. Okay. Waktu hidup kamu buat apa? Kaya kamu dapat daripada mana dan kamu belanjakan untuk apa? Ini. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kaya kamu, setiap sen, setiap ringgit yang kamu dapat, Allah tanya ini datang daripada mana? Dan kamu belanjakan untuk apa? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Tambah-tambah yang kaki rasuah, kaki tipu, kaki curi, kaki judi, kaki kelentong. Kamu dapat daripada mana? Dah dapat kamu bagi anak minum, anak-anak isteri kamu makan, minum. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Jadi sebelumnya sampai ke situ, kita fikir-fikirlah. Selagi masa waktu kita masih hidup, kita fikir-fikirlah. Akan ditanya, waktu hidup kamu buat apa? Waktu kaya kamu buat apa? Cukuplah tu, hadis ni panjang lagi. Tapi itulah dia. Ya, penyesalan akhir sekali. Saya nak bagikan satu tip kepada tuan-tuan, bagaimana nak jadikan diri kita ni supaya tidak lalai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bi'asyara ayah lam yaktub minal ghafilin. Sesiapa yang qiyamul lail, waktu malam tahajud secara ringkas, dan ayat pertama, surah pertama dan surah kedua, jumlah ayat 10 ayat. Kalau nak buat 2 rakaat dah tuan-tuan, rakaat pertama, rakaat kedua, jumlah ayat 10 ayat. Istiqamah dia begitu sampai qalu inna lillah. Maka Nabi kata lam yaktub minal ghafilin. Orang ini tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai tentang urusan badiru bil amali salihat tadi. Dia tidak akan lalai. Allah sentiasa mengingatkan dia supaya bangun, bingkas, segera untuk melakukan amalan-amalan soleh ini. Dapatkan kekuatan itu melalui tahajud. Rakaat pertama bacalah qul ya ayyuhal kafirun, 6 ayat. Rakaat kedua bacalah surah Ikhlas. Surah Ikhlas, surah apa ya? Okey, tak hafal surah Ikhlas tak apa. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, 4 ayat. Rakaat pertama 6, rakaat kedua 4. Jumlah 10 ayat. Istiqamah dengan 10 ayat ini. Jangan kurang daripada 10 ayat. InsyaAllah janji Nabi, lam yaktub minal ghafilin. Tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai dalam urusan akhiratnya. Tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai dalam urusan agama dia. Tapi kalau dah tu macam kita ni, tahajud pun tak mahu lagi, tak usah cakap lagi lah. Elok kita berhentilah. Saya cakap dengan orang dah tua tapi belum tahajud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di tempat lain tapi tak ada di sini, alhamdulillah. Kalau ada juga, inna lillah
pernah kata paksalah untuk kita tahajud pada waktu malam sekurang-kurangnya 2 rakaat 10 ayat. Istiqamah, insya-Allah tidak akan ditulis kita sebagai hamba yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dia, solat adalah penyelamat bagi setiap hamba Allah ini. Penyelamat. Nak selamat dunia, selamat akhirat, patuhilah apa-apa juga perkara yang bertali mali dengan solat ini. Jangan sombong. Kalau sombong, pastilah kita akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama buat kita dalam menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita selepas daripada ini dapat merubah sedikit cara kita, tanggapan kita kepada solat ini. Berubahlah. Sebab kita nanti akan diubah oleh Allah ke dunia, daripada dunia masuk ke akhirat. Jadi sebelum diubah oleh Allah ni, kita ubahlah diri kita, insya-Allah. Sebarang kesilapan namun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Kita tangguhkan majlis ini dengan membaca istighfar kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.